Yuk lahau-lahau ke Pontianak. Hati-hati di jalan, Episod lahau-lahau kali ini saya nak bawa anda ke salah satu kota yang terdapat di Pulau Borneo, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Untuk ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, anda perlu masuk melalui Kompleks Immigration Tebedu yang terletak di bahagian Serian, di mana sempadan ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga 5 petang waktu Malaysia. Dan untuk mengelakkan daripada sebarang masalah semasa urusan masuk ke Indonesia dan sampai ke Pontianak pada waktu malam, adalah disarankan supaya anda sampai awal di Tebedu. Perjalanan dari Kuching ke Tebedu mengambil masa dalam lebih kurang 1 jam setengah, begitulah mengikut kelajuan pemanduan anda. Bila dah sampai ke Kompleks Immigration Tebedu, anda maklumkan kepada pihak di sana yang anda nak bawa masuk kenderaan ke Indonesia dan mereka akan berikan borang untuk kita isi. Sediakan beberapa dokumen seperti kad pemilikan kenderaan ataupun green card, pasport, kad pengenalan dan juga lesen memandu original untuk pemandu sahaja. Dan penumpang perlu cop pasport di pondok immigration di situ. Bila dah settle urusan di sempadan Malaysia Tebedu, anda pergi terus ke pos lintas batas negara ataupun PLBN Antikong. Parking kereta dekat tepi dulu dan masuk ke dalam bangunan. Bawa sekali beg-beg kalian ya. Kalau sesiapa yang belum sempat tukar duit Indonesia, kat situ akan ada orang tunggu dekat tepi dan tawarkan untuk tukar dengan mereka. Kalau tukar kat situ, rate ringgit Malaysia RM1 akan dapat dalam RM3,000 lebih berdasarkan kadar tukaran wang asing semasa. Tapi kan saranan saya adalah sebaik-baiknya anda tukar dekat money changer. Lebih untung dan lebih besar nilai yang anda akan dapat. Saya sekarang berada di no man's land antara sempadan Malaysia dan juga Indonesia. Di sebelah kanan saya ialah Malaysia dan di sebelah kiri ialah Indonesia. Jadi di tengah-tengah ini adalah no man's land. Umumnya jika anda berada di sini, kawasan no man's land ini, anda tidak akan terikat dengan mana-mana undang-undang dari kedua-dua belah negara, sama ada Malaysia ataupun Indonesia. Jadi beberapa kaki kawasan ini merupakan kawasan free untuk anda daripada apa-apa undang-undang. Dan saya sekarang berada di titik tengah antara dua sempadan negara Malaysia dan juga Indonesia. Untuk itu, selamat datang ke Kota Pontianak dan jom saya tunjukkan sedikit sebanyak perjalanan saya di Kota Pontianak. Pergi ke kaunter immigration untuk cop pasport dan terus scan barang-barang masing-masing. Okey, part scan diri dan barang dah settle. Urusan seterusnya nak scan kereta pula. Parking dulu kereta berhampiran pondok custom. Bawa barang-barang yang kita dah isi dan dokumen yang perlu ke pondok custom. Lepas tu kita akan berurusan di kantor polisi ataupun pejabat polis, Jabatan Perhubungan, insurans dan juga custom. Untuk bayaran insurans, anda kena sediakan wang serendah RM250,000 sehingga ke RM500,000 berdasarkan jenis kenderaan masing-masing. Untuk plat kereta pula, anda boleh bayar di pejabat polis sebanyak RM400,000 dan mereka akan minta juga photostat green card, my card, lesen memandu dan pasport pemandu. Jadi kalau nak jimat, boleh photostat awal-awal dokumen-dokumen yang saya sebut tadi. Insurans serta cukai jalan ataupun road tax sah selama sebulan. Jadi kalau anda rasa nak pergi berkali-kali ke Pontianak, anda beritahu dekat pegawai yang bertugas, terutamanya semasa anda balik. Dan untungnya anda tak perlu bayar apa-apa sekiranya anda ingin masuk semula ke Indonesia dalam tempoh sebulan itu.
Seperkara lagi, sekiranya anda menggunakan kereta orang lain, pastikan ada surat kebenaran daripada pemilik kenderaan tersebut ya. Bila dah settle semua, mereka akan beri pelekat nombor plate dan surat tanda nombor kenderaan. Jadi pastikan semua dokumen ini disimpan untuk kegunaan sewaktu balik ke Malaysia lagi nanti. Untuk urusan tersebut, kalau masih blur, ringan-ringankanlah mulut untuk bertanya dengan pegawai-pegawai yang bertugas dekat sana. Baiklah, perjalanan dari PLBN Antikong ke Kota Pontianak mengambil masa lebih kurang 5 jam. Jaraknya hanyalah sekitar 250 km sahaja. Tetapi disebabkan oleh keadaan jalan dan banyak lori, perjalanan menjadi agak lambat. Dekat sana tak ada jalan tol ataupun highway macam Pen Borneo. Untuk urusan pemanduan, jangan risau, lesen memandu kita sah digunakan di negara Indonesia. Dan apabila anda sampai di satu persimpangan di bandar ataupun Pekan Sosok, pastikan anda mengambil jalan sebelah kiri, iaitu persimpangan Tayan. Kerana di situ ada dua persimpangan yang mana kalau anda jalan lurus, anda akan menggunakan jalan lama. Manakala kalau anda ambil sebelah Tayan, sebelah kiri itu, anda akan menggunakan jalan bypass yang lebih singkat perjalanannya dan akan sampai lebih cepat di Kota Pontianak. Cara pemanduan mereka ada sedikit berbeza dengan kita dari segi pematuhan peraturan jalan raya. Contohnya, kalau sepanjang jalan korang tengok mereka bagi signal kanan, itu bukan maksud mereka nak masuk simpang, tetapi nak memotong kenderaan di depan ataupun tidak membenarkan kita untuk memotong kenderaan mereka dahulu. Lori pun akan ikut sama macam tu. Jumlah motosikal adalah lebih banyak daripada kereta di sana. Walaupun begitu, mereka sebenarnya sangat bertimbang rasa apabila memandu dan mereka juga pastinya mengharapkan kita sebagai pemandu yang lain untuk turut bertimbang rasa dengan pemanduan mereka. Dekat sini juga anda akan mengalami banyak elemen surprise. Contohnya, kalau motosikal tak ada istilah berhenti dekat simpang. Diorang main jalan terus je. Kita yang tengok pun rasa geli. Tapi yang bagusnya, mereka akan cuba elak kalau kereta dekat sangat dengan mereka. Dan perlu kita beri perhatian supaya tidak berlaku kemalangan yang tidak diingini. Kesesakan ataupun macet, itu memang tak boleh dielakkan, lebih-lebih lagi kalau waktu puncak. Dan untuk parking kereta dekat sana, parking saja dekat tepi-tepi kedai, nanti akan ada tukang parkir yang akan tunggu. Mereka akan tolong kita tahan kereta lain untuk kita masuk dan keluar parking. Sediakan saja wang upah sebanyak RM3,000. Dan perkara ini tidak ada masa yang ditetapkan. Mereka akan ada ataupun muncul pagi, petang, siang, malam, hari bekerja, hujung minggu dan di mana-mana sahaja. Jadi anda kena bersedia dan ya, nikmatilah pengalaman unik ini. Ini pula ialah hotel kegemaran saya apabila datang ke Pontianak. Hotel Merpati. Harganya berpatutan, tempat parking disediakan, lokasinya strategik dan sarapan paginya sangat sedap dan menghidangkan menu Indonesia. Seperkara kalau anda ke Indonesia ataupun ke Kota Pontianak, kalau berjumpa dengan tanda ini, iaitu Jalan Buntu, maksudnya ialah Jalan Mati. Lalu lintas dekat sini selain daripada polis, akan ada preman seperti ini yang akan membantu kita untuk menjaga lalu lintas keluar masuk kenderaan di tempat-tempat tertentu. Jom tengok. Dan di sini juga, di tengah-tengah bulatan semasa kita berpusing ataupun berputar dekat bulatan tu, jangan hairan kalau mereka boleh berhenti kerana memberikan laluan kepada kereta yang masuk dari simpang-simpang tertentu ke arah bulatan. Pontianak ni terletak di kawasan Kalimantan Barat ataupun Kalbar, di mana dikenali juga sebagai City of Equator, iaitu kota ini sebenarnya betul-betul berada di titik garisan khatulistiwa. Dan kalau anda nak tahu, Pontianak juga dikenali sebagai kota 1000 sungai sebab banyak sungai-sungai kecil yang mengelilingi kawasan ataupun provinsi Kalimantan Barat ini. Sungai Kapuas yang menjadi nadi kota ini adalah sungai terpanjang di Indonesia. Dari pengamatan saya, Kota Pontianak ni dibahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian moden, satu bahagian Kota Lama Pontianak. Jadi ini adalah bahagian modennya yang mempunyai banyak tempat membeli belah, pusat pengajian tinggi, muzium, juga pejabat-pejabat kerajaan Indonesia. Jom kita lau-lau lihat keliling Kota Pontianak.
Silakan Anda datang, selalu kami nantikan. Kecil telapak tangan, nyirok pun kami tarahkan. Di tepi Sungai Kapuas berdiri megah Keraton Kadaria, Masjid Jami Sultan Abdurrahman, kebanggaan dari zaman kerajaan. Satu lagi ciri kota kami, sebelah utaranya Siantan. Ada Tugu Katulistiwa, tak jauh dari Batu Layang. Pontianak, kota kami. Pontianak, sungguh cantik, aman damai dan menarik. Pontianak yang cantik. Pontianak, kota kami. Pontianak, sungguh cantik, aman damai dan menarik. Pontianak yang cantik. Jadi kalau anda ada kesempatan dan teringin nak pergi melihat negara jiran, jom ramai-ramai kita ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Barat, di sana semua ada, di sana semua bisa, asalkan sesuai aturannya. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan Barat. Mau begadang silakan, wisata tak ketinggalan. Kotanya cantik, ramah penduduknya. Silakan Anda datang, selalu kami nantikan. Kecil telapak tangan, nyirok pun kami tarahkan. Di tepi Sungai Kapuas berdiri megah Keraton Kadaria, Masjid Jami Sultan Abdurrahman, kebanggaan dari zaman kerajaan. Satu lagi ciri kota kami. Alhamdulillah, selepas 5 jam perjalanan dari Kota Pontianak ke PLBN Antikong, akhirnya saya sampai di sini untuk kembali semula ke Kuching, Sarawak. Jadi kepada anda yang nak ke Kota Pontianak, perjalanannya taklah susah sangat, tapi anda kena ikutlah prosedur yang ditetapkan dan insyaAllah anda akan sampai ke destinasi yang anda ingin tujui. Dan inilah tugu PLBN ini sendiri yang boleh kita saksikan, sangat megah dan ya, menyambut kedatangan kita rakyat Malaysia untuk datang ke Indonesia. Wonderful Indonesia. Jangan lupa ikuti perjalanan saya mengembara ke Kota Pontianak dalam edisi Lahau-Lahau yang akan datang. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen dan share banyak-banyak. Bye!